Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Masa menunjukkan pukul 12.22 tengah hari 24 April 2020 hari Jumaat, dan hari ini merupakan hari pertama puasa 1 Ramadan, dan sekarang ni merupakan kelas kimia tingkatan 5, di mana kita membincangkan tentang modul jawapan kepada modul tingkat modul A plus SPM chemistry. Daripada muka surat 95 kepada sehingga 101. Tapi sebelum kita membincangkan tentang jawapan muka surat 95, kita tengok dulu muka surat 94 kat sini. So kita tengok dulu quick notes dia. So tajuk dia untuk bahagian ni adalah The Reactivity Series of Metals and its Applications, dan saya telah pun membentangkan tentang subtopik ini. Tapi kita tengok quick notes dia dulu. So biasanya kalau kita nak susun reactivity series, kita akan tengok the reaction between metal dengan oksigen. So eksperimen dia akan melibatkan potassium manganate. Lepas tu glass wool di tengah-tengah. Yang memisahkan potassium manganate 7 dengan metal powder. So potassium manganate digunakan untuk supply of oxygen. So this is the equation, but you don't need to memorize this equation. Tapi dia berdasarkan equation ni, kamu boleh nampak bila dia decompose, dia akan menghasilkan oxygen gas. Dan oxygen gas ni pula akan react dengan metal tadi tu. So dia akan menghasilkan metal oxide. For example, dekat sini adalah kita mulakan dengan zinc powder dulu. So zinc plus oxygen produce zinc oxide. Don't forget, bila buat chemical equation, pastikan kamu kena balancekan dia. So bila kita tengok equation ni, zinc undergoes oxidation because the oxidation number of zinc increases from 0 to +2. So metal, dia punya oxidation number 0, tapi bila dia combine dengan oxide, dia jadi +2. So dia berlaku oxidation. Ataupun kita boleh tengok zinc ni dia gain oxygen. So bila zinc gain oxygen, obviously dia berlaku oxidation. And oxygen itself undergoes reduction sebab oxygen is a molecule 0. So the oxidation number of oxygen decreases from 0 to -2. So memula 0 sebab molecule, dan bila dia combine sebagai compound, dia punya oxidation number dia become less, iaitu -2. So undergoes a reaction. So dekat sini oxygen is the oxidizing agent and zinc is the reducing agent. So the reactivity of a reaction can be seen from the brightness. Kita tengok brightness of the flame, kecerahan nyalaan, or the glow ataupun bara yang kalau tak ada api formed during the reaction. So setakat ni untuk bahagian ni kamu boleh kan, sebab dia just nak tengok dia reduced ataupun oxidized. Ingat dulu, macam gambar ni pun juga saya pernah terangkan. Bila lukis, ingat tengok betul-betul bila lukis ada dua tempat hit. Satu dia hit dekat potassium manganate, dan satu dia hit dekat metal dan dia dibaringkan secara horizontal. Jangan lupa mesti ada clamp. So sebab kalau bila kamu hitkan, kamu tak pegang dia,
So tak logik kalau tak ada clamp. Bila tak ada clamp, kita akan anggap eksperimen itu tidak boleh dilakukan. Bila eksperimen tidak boleh dilakukan, so dia jadi salah, radas tu jadi salah. Okay, so metal powder ni kita akan ubah mengikut sebab kita nak susun reactivity series nanti. So kita mulakan, kita dalam buku modul tu dia dah isi bahagian bahagian ni kan, metal ni kan. Bahagian metal ni dah isi kan. Chemical equation dia isi tak? Tak kan? Semua ni dia tak isi. Dia isi cuma metal saja. Okay. So biasanya untuk bahagian bahagian yang glow ni, kamu kena, ataupun flame ni kamu kena tulis asalkan kamu nampak magnesium tu paling reaktif dan copper ni paling less reaktif. So ayat bahasa dia tak apa. Ada yang macam burns very bright with the straw, tu tak apa. Asalkan kamu nampak perkataan dia menunjukkan bahawa magnesium ni yang paling reaktif dan copper ni paling less reaktif. Okay. Dan burn tu biasanya dia akan habis dekat zinc dan dia akan start glow daripada iron sampai copper. So bahasa tu saya tak pentingkan sangat. Yang penting ada perbezaan. Tapi untuk chemical equation kamu kena betul konsepnya adalah sekejap saya nak zoom in. Okey, konsepnya adalah metal react dengan oksigen produce metal oxide. So kamu kena tahu yang terhasil adalah metal oxide. Sekejap saya nak buat dia punya. Ini. Okey, sekejap. So kita tahu metal metal react dengan oksigen produce, ini besar sangat kecil sikit. Produce metal oxide. So kalau magnesium react dengan oksigen, kamu tahu dia akan menghasilkan metal oxide. So yang penting kena balance kan. So 2 oksigen, 2 MgO, 2 MgO, 2 magnesium. Bila kamu nampak macam ni, kamu kena tahu balancekan dia. Lepas magnesium, aluminium. Aluminium react dengan oksigen, produce aluminium oxide. Okay, formula kena betul. Aluminium dia 3+. So, kalau kita nak balancekan 2 dengan 3, biasanya kita buat 3 dengan 2 kan. So, dia akan jadi 4 sini. Okay. So, yang lain tu senang sebab semua +2. So, sama macam magnesium. Zinc, so sama dengan magnesium sebab dia +2. Okay, so tak payah nak buat 2-3 kali. Okay, iron biasanya kita akan kepada +2 dia react dengan oksigen. So tin sama. Okay. Tapi tin ni ada banyak oxidation number. Kat sini dia bagi apa? Dia bagi benda sama lah. So kalau kita perasan di sebelah ni semua sama. 212 kecuali aluminium. Senang je nak buat. Okay. Tapi yang hujung ni kena ingat color dia. Kamu kena ingat color of oxide.
So kita dah tahu dia menghasilkan metal oxide. Kita dah belajar. Okay. Kita dah belajar yang semua oxide color dia apa? Semua metal oxide color apa? Very good. Dia color white. Except apa? Except. Bukan. Except beberapa kan? Okay. Copper, lead dengan zinc oxide. Tapi iron oxide pun color lain Betul juga. Okay. So kita buat yang ni adalah daripada grey kepada ni apa ni? Magnesium oxide. Okay, very good. White. Okay, yang ni sama juga kan? Grey. Okay, very good. Grey solid turn to white. Very good. Okay, yang ni Ini pelik sikit. Kena ayat dah. Grey solid turn. Okay, very good. Yellow when hot. Tapi white when cold. Okay, very good. Okay, ini. Ni. Iron. Iron. Dia green dia green Ferrous iron tu kan. So, grey turns to green kan. Cikgu Alisha tanya kat atas. Kalau cakap white je tak boleh. Sebab dia panas Sebab dia dalam proses pemanasan. So, kadang aku beritahu masa panas dan masa sejuk. Okay. Tin grey tu. Okay, very good. Okay, yang ni grey tu. Very good. Brown when hot. Yellow when cold. Okay, very good. Okay, last kali ni pun sama pelik juga. Bukan grey, Sofia, bukan grey. Okay, dia brown Dia brown. Brown to black. Andai, very good Okay, betul. Jangan lupa copper sentiasa warna brown. Okay. So dia jadi black. So ayat yang penuh kalau ayat penuh saya akan buat macam ni lah. Grey solid turns white ataupun grey solid turns yellow when hot, cold, white when cold, macam tu. Kalau nak buat observation. Tapi soalan tadi dia kata cuma color of metal oxide je kan. So bukannya observation from apa kepada apa. So yang ini betul lah jawapan dia macam ni. Sebab dia tanya color of oxide sahaja. Dia tak kata observation yang ayat penuh tu. Okay. So setakat ni untuk yang table ni boleh tak ada masalah. Table ni. Okay, very good. So kamu kena ingatlah color untuk oxide Saya dah ulang banyak kali daripada form 4 lagi benda ni. Okay. So next adalah kita kena arrange. Okay. Tapi kamu kena tengok bila soalan dia nak minta daripada mana ke mana. So sekarang ni dia kata ascending. Kalau ascending maksudnya daripada less reactive kepada most reactive So less reactive adalah copper. So biasanya kalau budak ataupun pelajar bila tengok je arrange the metal dia terus fikir kalau nak kahwin tu kan. Sedangkan dia kena daripada ascending order. So kalau ascending order mesti daripada bawah bukan daripada atas. So CU, PB, SN, FE, ZN, AL, NG. Okay, very good. Kalau saya tulis copper, lead,
tin, iron, zinc, aluminium, magnesium, boleh tak? Saya buat in whole nama dia. Kenapa boleh? Okey, dia tak specify pun, dia tak beritahu pun dia nak dalam bentuk nama ataupun formula kan? Okey. So very good. So sekarang ni nama, name. Name what substance that can replace potassium manganate 7 powder. So dekat sini dia kata potassium chlorate 5. Oh, sebab potassium chlorate 5 kalau dia react, kalau dia panaskan boleh menghasilkan oksigen. Kamu jawab apa? Okey, potassium dichromate Potassium dichromate solution saya tahu. Sekejap saya search sekejap Saya search sekejap, 5 saat. Can potassium dichromate 6 sayang decompose into oxygen when heated. Sekejap Okey, boleh So kalau kamu tengok sini, saya bawa ni kejap ke sini. Saya bawa kejap sini. Okay, kalau I zoom in. When potassium dichromate 6 preheated strongly, it decomposes with the evolution of oxygen. So, bila dia panaskan, nampak ada oksigen. So, potassium dichromate 6 diterima. Potassium nitrate. Potassium nitrate kalau kita panaskan, dia tak stabil. Dia tak stabil. Dia sangat stabil sampai dia tak decompose jadi oksigen. Dichromate 6 ke 7? Okey, kanak-kanak. Potassium dichromate 6 ke 7? Salah Kami. Potassium dichromate 6 ke 7? Kawan-kawan lain boleh jawab? Okey, betul. Patutnya potassium dichromate 6 bukan 7. 7 untuk potassium manganate 7. Walaupun formula untuk potassium dichromate 6 adalah K2CR2O7, tapi sebenarnya nama dia adalah potassium dichromate 6. Kenapa dichromate 6? Kenapa 6 bukan 7? Dekat sini 7 je ni. Tapi kenapa dia 6? Very good Sebab oxidation number of chromium is 6 plus 6. Chromium Yang chromium dalam dichromate tu. Dalam dichromate ni. Faham Alisha? Okey. Okay. So potassium nitrate tak boleh Kita belajar all nitrate. Ni dalam bahagian salt tau. All nitrate salt, bila dia when heated, dia akan producekan metal oxide, nitrogen dioxide gas dengan oxygen gas. Okay. Except untuk potassium nitrate and sodium nitrate, sebab dia terlalu stabil sebagai solution sebagai compound Potassium dengan sodium ni sangat reaktif sampai dia susah nak decompose So ini dalam chapter 8 form 4. Tengok balik tindakan heated apa yang berlaku dekat salt when heated. Lepas tu kalau dia react, kalau KNO ni kalau dia decompose, dia jadi
Saya tak pastilah KNO2 tak salah saya tak pasti. Nanti tengok balik So dia tak hasilkan oksigen gas. So kalau potassium nitrate tu salah Okay. So very good discussion. Okay, next. So hydrogen is produced when the reaction of zinc with acid. So kita dah belajar. Ini adalah form 4 juga. So when metal react with acid. Okay, reactive metal Kat depan ni saya letak reactive metal. Reactive metal react with acid boleh produce apa? Boleh tak beritahu saya? Okay, very good. Salt and hydrogen gas Okay, very good. So kalau lah reactive metal seperti zinc react dengan acid, any acid. So kalau macam contohnya dekat sini adalah sulfuric acid. Okay. H2SO4. Dia akan produce zinc sulfate plus hydrogen gas. Okay. So hydrogen gas ni yang akan paskan through anhydrous calcium chloride. Okay. So dia punya gambar macam ni. Dia masukkan any metal yang reaktif, okay, react dengan sodium hydroxide, react dengan sulfuric acid. Okay, dia akan menghasilkan gas hidrogen. Lepas tu dia kena lalu anhydrous potassium chloride. Anhydrous calcium chloride. Okay, dan dia akan masuk ke dalam combustion tube. Okay, kenapa kena lalu dekat potassium chloride? Potassium pula, calcium chloride. Kenapa? Okay, dia tak nak ada sebarang moist. Okay, dia nak keringkan. Okay, betul. Dia nak absorb any moisture. Kenapa dia kena macam tu? Sebab dia tak nak ada letupan. Bahaya. Hydrogen gas ni sangat adalah fuel yang sangat efektif. Kalau dia ada kehadiran oksigen, dengan heat dia akan meletup. So kita nak bagi dia kat sini dry hydrogen sahaja. Dan untuk pengetahuan kamu, sekarang ni untuk KSSM, kami dah tukar eksperimen ni kepada eksperimen yang lebih selamat So setakat ni saya mengajar, saya tak pernah lagi buat secara praktikal untuk ni sebab dia sangat bahaya. So untuk KBSM adalah yang terakhir lah untuk eksperimen ni. Okay. Korang masih lagi yang YouTube ni lah. Okay, so bila hidrogen ni, okay, kita dah belajar dulu, saya beritahu dalam ni mesti metal oxide Sebab kita nak tengok hidrogen tu boleh tak dia displace metal from metal oxide. Kalau dia boleh displace metal from metal oxide, maksudnya hidrogen adalah more reactive than the metal So for example, betul For example, hydrogen bila react dengan copper oxide, hydrogen can displace copper from copper oxide. So dia jadi copper plus water. So kalau tengok equation ni, hydrogen undergoes oxidation sebab daripada 0 dia jadi plus 1 Dia punya oxidation number, so dia undergoes oxidation. Sebab dia undergoes oxidation, dia menyebabkan dia jadi reducing agent. Okay, manakala copper 2 ions undergoes reduction sebab daripada plus 2 kepada 0 plus 2 kepada 0 dia punya oxidation number of copper. So bila dia undergoes reaction, so copper 2 ion ataupun CuO adalah oxidizing agent. Okay.
So kalau kat sini adalah table, kalau kita gantikan oxide dekat sini, kita gantikan oxide dekat sini dengan metal oxide yang berbeza-beza. So table ni adalah dia punya jawapan ya. So macam dalam table sebelum ni, sebelah sini saja yang ada isi. Sebelah kiri saja yang ada isi. Okey. So, kalau kamu tengok kat sini, 3 yang kat sini tidak ada chemical equation Kenapa dia tak ada chemical equation? Okey, betul sebab metal semua ni, metal ni dia more reactive than apa? Dia more reactive than hydrogen So bila dia more reactive than hydrogen, so no change ataupun no reaction So kalau okay. So sebab kita kena ingat hydrogen is below zinc in reactivity series. Betul tak? Okay. So magnesium oxide kalau react dengan hydrogen gas, so dia tak ada apa-apa Tak ada apa-apa. Nothing. Okay. So macam tu juga dengan kalau saya kata metal tu more reactive hydrogen. Boleh. Inference tu boleh. Kalau zinc tak ada calculation sebab heat walaupun tak ada. Alisha jawab soalan macam tu. Okay. Tapi boleh juga kali change So kamu just kata dia jadi warna yellow je lah. Kan? Boleh juga sebab kamu kata. Okay. Untuk zinc oxide ni, dia memanglah dia tak ada equation kan? Dia tak ada equation sebab dia tak ada reaction. Tapi kalau observation kamu cakap ni tak salah bagi saya. Kamu kata yellow when hot. Lepas tu white when cold, tak ada masalah. Sebab itulah kita akan nampak kalau kita panaskan zinc oxide. Dan dia tak tukar jadi apa-apa lain lah kan. Dia tak jadi warna grey. Itu yang penting dia tak jadi warna grey. Bila jadi grey tu yang maksudnya displacement occur Okay. Lepas tu inference pula. Boleh kamu buat macam inference dia adalah magnesium is above hydrogen in reactivity series. Boleh? Maksudnya kamu terangkan kenapa benda tu berlaku ataupun tidak berlaku kan? Okay, boleh. Tak ada masalah. Ataupun magnesium is more reactive than hydrogen. Okay. Sebab tu kita buat perbincangan ni supaya kita nak tengok apa lagi option lain yang boleh dijawab selain daripada yang diberikan jawapan. Okay. So dia tak ada nyalaan lah, tak ada apa. Dan perubahan warna ni macam Alisha kata dia nak buat yang yellow when hot, white when cold, tak ada masalah. Okay. Tapi untuk yang iron oxide sampai copper oxide, okay, kamu kena pastikan dia balance chemical equation dan perubahan kepada flame tu adalah daripada paling perlahan glow dia kepada paling kuat. So maksudnya makin jauh, okay, sebab hidrogen kedudukan dia kat sini. Kedudukan kat sini hidrogen. Bila dia makin jauh dengan metal tu, so dia punya flame dia akan lagi kuat. Okay, ahli iktiraf kata hydrogen is below magnesium in the reactivity series of metal pun boleh kan cikgu? Okay, boleh. Cuma diterbalikkan sahaja dengan ayat saya kan? Okay.
So, boleh vice versa, ataupun hydrogen is less reactive than magnesium, boleh ya. So, kamu kena ingat macam tadi saya baru katakan, kalau dia makin jauh daripada hidrogen, dia punya reaction akan lagi reaktif. So, sekarang ni kalau dekat dengan hidrogen, dia glow lagi. Lepas tu yang ni dia jadi bright glow. Yang ni dia jadi bright flame. Lepas tu very bright flame. Okay, faham dengan dia punya perbezaan flame dengan glow ni? Okay. So, macam tadi, warna. So, dia sangat FeO plus plus hydrogen gas produce iron plus water. Okay. Dia dah balance kan? Tak ada masalah kan? Dah balance. So, kat FeO apa warna dia? Okay, very good. Green. Okay. So, dia jadi grey. Okay. So, next adalah tin. Tin oxide. Tin oxide warna dia apa? White. So, dia jadi grey. Very good. So, white solid turns to grey. Okay. Okay, ni LED dia pelik sikit. LED ni macam mana? Ya. Okay. So, dia mula-mula yellow solid. Lepas tu tukar jadi brown. Kan? Lepas tu dia tukar jadi grey. Okay. So, kamu kata yellow solid dulu sebab sejuk tau. Dia start dengan sejuk dulu. So, yellow solid turns brown when hot. Lepas tu, so dia turn grey grey solid. Okay, lepas tu last kali CO plus H2 produce Cu plus H2O. So, macam mana? Warna apa ni? Okay, very good. Dia black dia black solid. Dia jadi bukan grey, brown. Ingat copper copper warna brown, bukan ni grey. Okay, very good. So, yang kat sini dia adalah tajuk dia color change bezakan tadi. Ini color change. Sebelum ni adalah dia nak tanya warna metal oxide. So, warna metal oxide adalah yang produk dia je. Tapi kalau dia kata color change, maksudnya kamu kena beritahu before and after. Okay, macam PBO tadi, dia start dengan yellow solid, turns brown and then grey. Sebab masa sejuk dia yellow, masa panas dia brown, dan masa dia dah displaced, dia jadi grey, iaitu LED sahaja. So, dia punya inference dia adalah semua sama. Hydrogen gas more reactive than iron, ataupun kat bawah ni tin, ataupun lead, ataupun copper. So, table ni ada masalah tak? Okey tak? Ada soalan tak nak tanya? Tak ada apa-apa Tak ada soalan Okey. Okay, very good. Kita move on bawah ni. So, sekarang ni disuruh arrange ascending order daripada yang less reactive kepada most reactive. Okay. Lepas tu, dia jangan lupa dia nak tahu the position of hydrogen. So, you have to put hydrogen in the reactive series of metals even though dia bukan metals. Okay. So, kita kena masukkan hidrogen antara iron dengan zinc. Ya, Iman?
Teacher yang metal saya buat sekatan tapi halogen saya je. Boleh. Kalau kita surat teacher guna metal oxide, no. Boleh metal oxide ke? Tak boleh, salah. Sebab dia adalah the active series of metal, bukan the active series of metal oxide. So kamu kena pakai metal saja. Tapi hidrogen tu, tolong tulis H2 sebab dia hydrogen gas. Okay. Kalau macam sebab dia bukannya atom ke apa dia adalah hydrogen gas. Dia tak stable sebagai atom. Nanti betulkan pakai pen merah So Cu, Pb, Sn, Fe, koma, okay. Kamu nak buat koma boleh, kamu nak buat anak panah pun boleh. Okay, lepas tu Cu, Pb, Sn, Fe, H2, Zn, Al, Mg. Semua sekali kena ada Okay. Tapi kan, tapi kan dia tak ada reaction Zn, Al dengan Mg. Macam mana dia boleh susun? Dah. Macam mana? Yelah memang. Tapi dia tak reaktif dah. Okay. Yang ni kita ambil daripada yang sebelum ni. Kita dah tahu dah kedudukan Zn, Al, Mg Okay. Kalau kamu tanya, kenapa Cu paling tak reaktif walaupun flame dia besar? Okay. Dia paling tak reaktif sebab kedudukan dia sebenarnya adalah paling jauh daripada hidrogen gas. Kedudukan hidrogen gas adalah antara zinc dengan iron. Kalau dia dekat, dia punya nyalaan dia perlahan. Bila makin jauh, dia makin besar nyalaan dia. Okey. Yang reactivity series ni, kamu kena faham maksud reactivity series of metals adalah reaktiviti dia dengan oksigen. Kita tak cakap dia dengan hidrogen. Kita susun reactivity series ni adalah dengan oksigen. So kalau kita comparekan semua metal daripada potasium sampai copper dengan oksigen, potasium tu yang paling reaktif dan copper yang paling less reaktif. Itu tujuan dia. So kat sini kita tak boleh katalah walaupun dia very bright flame, tapi dia bukannya reaktif dengan oksigen, dia dengan hydrogen gas. Dan kita tak susun dia based on hydrogen gas. Kita susun dia based dengan oksigen Okay. Cikgu yang belajar jauh dekat dengan potential difference. Tak ada kaitan. Sebab sekarang dengan oksigen, bukannya pasal ionized ataupun discharge. Tak ada kaitan itu kita tak ada series yang based on hydrogen gas ni Afifah. Okay. Okay. Kita just ada yang dengan oksigen saja. Okay, next. So saya dah terangkan dulu, ingat tak eksperimen ni? Okay, saya tengok balik video tu. Saya nampak satu kesalahan yang ketara yang saya rasa macam grave mistake. Tahu tak grave mistake tu apa? Ya, kesalahan yang membawa kepada sampai ke kubur. Okay, sebab saya lupa nak lukis ni ni. Sebab tak logik kan? Sebab tak logik. Carbon powder letak dengan metal oxide, tiba-tiba dia boleh berlaku displacement kan? So dia kena ada heat So bila kamu lukis apparatus setup, okay, jangan buat macam kesalahan saya yang lama tu. Kamu kena pastikan ada heat, ada anak panah kat atas dan heat. Okay.
So, kita nak tengok pula. Tadi kita dah tengok kedudukan hidrogen ya. So, sekarang kita nak tahu kedudukan carbon pula dalam reactivity series of metal. So, kalau dia boleh berlaku displacement, so carbon adalah more reactive than the metal. Tapi kalau tak berlaku displacement, maksudnya metal tu more reactive than carbon. So faham konsep eksperimen ni? Okey. Ni saya baru cakap tadi kan? Betul tak? What is meant by reactivity series of metal? Okay, so the reactivity series of metals is the list of metals arranged accordingly to their chemical activities towards towards oxygen. Dia nak comparekan dengan oksigen So kalau dia react dengan oksigen, macam mana dia punya nyalaan dia? Paling kuat ke, paling perlahan ke, tak ada apa-apa ke? Tu dia chemical. Bagi saya ni tak. Kalau kamu kata dia reactivity pun boleh Yang ni macam lebih spesifik lah. Tapi untuk macam selamat, kamu tambahlah sikit situ chemical dekat jawapan kamu. Boleh? Faham masuk reactivity series? Okay, so bila kita reactkan metal oxide dalam ni metal oxide campur dengan carbon powder. Okay. Kalau ada reaction, dia akan menghasilkan metal oxide dengan carbon dioxide kan? Sekejap Okay. Okay. Saya nak tanya, metal bila dia react dengan metal, react dengan carbon macam dalam equation yang ni. Okay, bila dia react dengan ni. Okay. So, carbon black react dengan copper oxide black dihasilkan brown solid. So, ni jadi warna apa ni? Ni. Ni apa tadi? Okay, dia akan terbebaslah kat udara So, kita tak nampak pun benda tu berlaku. Faham tak? Kita tak nampak pun gas tu pun. Tiba-tiba dah jadi warna brown saja. Okay, sebab tu kita tak sebut pasal dia. Okay, macam mana nak ke belakangkan balik ni? Macam nak zoom out ni? Zoom out. Zoom out, okay. Sekejap sorry Okay. So, magnesium dengan aluminium tak ada apa-apa sebab carbon dekat bawah metal tu kan. Dalam reactivity series. So, no change. Tadi kamu nak buat apa ayat ni? Magnesium is more reactive than carbon, boleh. Ataupun kamu nak cakap magnesium is above carbon in reactivity series, boleh. Okay, Asma jangan lupa dia dalam apa Kalau above kena beritahu series apa Asma. Salah. Dia bukannya pasal elektropositif. Dia tak cakap pasal elektropositif. So, kita tak boleh cakap elektropositif. Sebab series dia dah berubah. Kita nak reaction dengan oksigen. Okay, kalau electrochemical, kita boleh cakap pasal elektropositif Sekejap Ni adalah reactivity series betul tu Nabila Tasha.
Kejap Kalau inference based on displacement, boleh. Macam mana Hani? Macam mana ayat kamu Hani Viva? Kalau inference based on displacement, macam mana? Tak faham. Oh, kamu buat macam mana? Magnesium, sorry, carbon cannot displace magnesium from magnesium oxide. Boleh juga. Boleh juga. Sebab itulah tak ada reaction. Boleh juga. Sebab dia adalah penerangan. Ini adalah penerangan. Tak salah Betul lah tu. Okay, very good Hani Afifah. So kita dah ada option yang baru. So kita boleh tahu dia boleh tak displace. Tapi ayat dia kena macam ni Afifah. Dia tak boleh displace magnesium from magnesium oxide. Ayat dia kena betul. Dia tak boleh kata carbon cannot displace magnesium. Tak boleh. Dia kena nak displace macam mana? Dia kena complete. Okay. So untuk aluminium pun tak boleh, tapi untuk zinc sampailah copper boleh. Okay, so macam hidrogen tadi, sebiji macam hidrogen, kan? Dia punya observation dan nyalaan sebiji, dan dia punya inference pun kamu boleh jawab So copper is more reactive than zinc, then iron, then tin, then lead dan copper. So table ni boleh saya teruskan? Sebab dia sebiji macam hidrogen, sebab dia hasilkan yang sama kan. Yang ni daripada metal oxide, dia hasilkan metal kan. So dia sebiji saja. Okay. So bila kita susun, okay, dia nak tahu kedudukan carbon dalam activity series. So mestilah carbon adalah antara zinc dengan aluminium. Ada tak kawan kamu ataupun kamu sendiri tulis hydrogen gas juga dalam ni? Ada tak yang tak tulis? Kalau saya tak tulis sebab saya akan berdasarkan eksperimen ni je kan. Saya tak kaitkan dengan lain kan. Kalau saya tak tulis pun. Sebab kita tak dah tahu kedudukan hidrogen. Dia tak cakap pun kena masukkan hidrogen. Salah. Okay, so saya terima. Sebab dia kata position. Maksudnya dia kata zinc. Lagi tengok tak ada susunan dia tak susun pun Kalau yang sebelum ni dia susun Boleh lah macam tu. Sebab dia tak beritahu mesti susun. Kan? Alisha buat magnesium dulu kan? Dia tak kata pula ascending ke descending kan? Soalan ni dia tak spesifik lah, tak spesifik. Tak complete kan? Dia nak uji kita di bulan puasa. Kau buat ni masa bulan puasa ke masa bukan bulan puasa sekarang? Allahuakbar. Okay. So saya terima semua tu. Saya terima. Tapi kalau kamu kata above ke below, kamu kata apa? Carbon is between zinc and aluminium tak? Kamu buat macam ni kan? Tapi kamu kena beritahu kena ada in reactivity series. Kalau tak ada salah Kena ayat ni kena ada. Okay. Okay, kita nak habis dah. Lagi 2 muka surat. So yang ini adalah kita nak extract kita nak extract metal from its ore. Okay. So kat sini adalah extraction of iron
extraction of iron from iron ore. So, saya ulang balik secara ringkas sahaja. Okay, so ke atas ni kita akan masukkan 3 benda, iaitu iron ore, coke dengan limestone. Coke ni sebenarnya adalah sumber untuk karbon dan limestone ni adalah untuk remove the impurities seperti sand, stone dan lain-lain So ni untuk remove impurities. Yang coke ni pula kita nak displacekan iron daripada iron oxide Okey. Lepas tu dekat dalam ni dia panas Dia sangat panas. Okey. So dia masukkan hot air dan di mana dia paling bawah adalah 2000 degree Celsius dan makin atas makin sejuk. Dan gas buangan ni contoh adalah carbon dioxide yang akan terkeluar Okey. So dia start dengan okey. So kita tahu iron ore dia adalah Fe2O3 Dia adalah iron 3 oxide. Okey, dia akan react dengan carbon dan react dengan carbon monoxide. Okey, saya nak tanya, carbon monoxide ni datang dari mana? Saya pernah ajar dulu. Carbon monoxide ni datang dari mana? Ya Allah. Siapa ni? Okey, carbon monoxide adalah carbon dioxide Okey, so Allah, siapa tu? Sekejap Siapa tu? Tak dapat kesan. Okey, so macam mana? Lepas tu produce apa Hani Afifah? Plus C, jadi 2CO Okey. So, carbon dioxide dengan react dengan carbon yang coke tu menghasilkan 2CO. Sebab tu ada carbon monoxide sini Dan carbon ni datang daripada coke. Carbon ni daripada coke. Okey. So, bila dia react dengan carbon, dihasilkan iron dan carbon dioxide. Lepas tu, iron oxide juga, iron 3 oxide react dengan carbon monoxide pun menghasilkan iron dan carbon dioxide So, sebab tu kita dapat molten of iron iron molten. Okey, lepas tu calcium carbonate, limestone adalah calcium carbonate Bila dia panas, heat, dia akan decompose dulu menjadi calcium oxide plus carbon dioxide. Dan calcium oxide ni lah yang akan react dengan silicon dioxide. So, bila dia react dengan silicon dioxide, dia jadi calcium CaSiO silicate, calcium silicate. So, ini adalah slag. Okay, so dia akan ada dua larutan, bukan larutan, ada dua molten Ada dua molten tapi berbeza density. Dan kita tahu kalau iron dia mestilah denser sebab dia adalah metal. So dia akan berada di bawah dan slag tu akan berada di atas. So kalau kita nak asingkan, just ambil yang bawah tu untuk pure molten iron. Dan slag ni kita akan ambil gunakan sebagai buat jalan untuk buat jalan. Okey, so tak ada benda yang membazir. Okey. So okay, extraction of metal from its ore. Okay, tick mark if reaction occurs and X if reaction does not occur.
State the reason why you say the reaction occur, or otherwise, if the reaction occur, write down the chemical reaction. Okay, chemical equation. So kita start dengan iron, react dengan, kita start dengan carbon, react dengan iron 2 oxide. Boleh tak reaction occur? Okay, boleh. Kenapa boleh? Sebab okay, very good. Sebab carbon is more reactive than iron. Ataupun kamu boleh cakap iron is less reactive than carbon. The other way around pun boleh. Ataupun carbon is above iron in reactivity series. Semua tu boleh lah. Okay. Dan equation dia adalah C plus CFeO plus produce CO2 plus 2Fe. Okay, make equation. So, hydrogen pula, kalau react dengan copper oxide, kita fikir dulu, hydrogen ni dia above ke below copper? So, sebab dia above, so boleh berlaku tidak balas. So, jawapannya right kan? Okay. So, bila dia tu, alasan dia adalah hydrogen is more reactive than copper. Pastikan H2 hydrogen gas. Hydrogen gas more reactive than copper. Ataupun hydrogen gas is above copper in reactivity series. Betul lah. Kalau carbon plus metal oxide dapat carbon dioxide dengan betul lah, tak ada masalah. Kan? Memang fix lah. Okay. Yang ni tak ada masalah kan? Sebab dia cuma kedudukan je berbeza. Sama je 2Fe plus CO2 dengan CO2 plus 2Fe sama sahaja. Okay. Lepas tu hydrogen, kalau dia boleh displace copper from copper oxide, so dia adalah H2 plus CuO produce Cu plus H2O. Okay, next magnesium oxide dengan carbon. Boleh tak berlaku reaction? Tak boleh. Tak boleh sebab apa? Carbon less reactive than magnesium. Ataupun the other way around, magnesium is more reactive than carbon. So tak adalah chemical equation. Okay, tin oxide dengan hydrogen. Boleh tak hydrogen displace tin from tin oxide? Okay, boleh. So, sebab hydrogen is more reactive than tin. So, ini equation dia. So, dia ulang-ulang. Perasan tak soalan dia? Ulang kan soalan? Okay. So, next adalah silver plus lead 2 nitrate. Apa ni? Tak ada kaitan pun dengan hydrogen. Okay, kamu kena fikir silver tu atas ke bawah lead? Silver bawah kan? Okay, so tak boleh. Okay, so dia less electropositive Sekarang ni adalah less electropositive. Yang ni adalah eksperimen yang macam ni. Magnesium. Asal magnesium? Okay, eksperimen dia adalah yang dalam beaker tu kan? Okay. So, dalam ni adalah, kisah buruk. Okay, macam ni. Okay, so dia letakkan silver. Okay, yang ni dia letak dalam lead to nitrate kan. Okay, tak ada berlaku apa-apa kan. Sebab dia bukan reaktif. Dia bukan reaktiviti. Dia bukan dengan oksigen. Tatira. Tak boleh. Sekejap.
Lead is more electronegative. Sekejap Sekejap Lead is more electronegative. Salah lah. Lead is more electropositive. Macam mana ayat penuh Kamilia? Cikgu dia electropositif sebab tak melibatkan hidrogen karbon. Dia tak melibatkan oksigen. Dia ada oksigen ni. Tin oxide ada oksigen. Yang ni ada oksigen. Ni ada oksigen. Ni ada oksigen. Kamilia, macam mana ayat electronegativity kau? Saya cuma cam jawapan tadi tu tanya je. Cuma apa ni? Saya buat cam jawapan tadi tu je. Okay, sorry. Saya tak pandai bahasa pendek-pendek ni. Okay. So jawapannya adalah electropositive So silver is less electropositive than lead. So tak ada equation. Okay. Ini magnesium dengan copper sulfate. Boleh tak magnesium displace copper from copper to sulfate solution? Okay, boleh. So ayat dia more reaktif ke more electropositive? Okay, very good. More electropositive So ini dia punya equation dia. Magnesium plus CuSO4 produce MgSO4 plus Cu. Yeah, all? Dua? Kenapa dua? Kenapa kena ada dua? Kenapa kena ada dua? Sekejap. Kok tak ada dua kan? Saya salah ke tadi? Atas. Ada dua ke? Tak ada dua kan? saya confuse sangat lah. Okay. Tak ada kan? Okay. Yang carbon tu ada dua. Ni adalah hidrogen. Okay. Cepat. Tak habis, tak sempat. Okay, so saya tak terangkan pasal electrolytic cell. Boleh tak saya terus kepada jawapan? Boleh tak? Sebab nak habis dah. Okay, so kat sini kita ada eksperimen di mana kita pakai copper to nitrate solution. Okay, lepas tu kita celupkan dengan carbon electrode. Okay, dan ada bateri ni ada bateri. So ini adalah electrolytic cell sebab dia ada bateri. So kamu kena identify X ni adalah positif ke negatif terminal. Okay, very good. Sebab apa kamu kata positif terminal? Sebab sambungan dia. Sebab kamu tengok ni kan bateri dia, tengok yang panjang. Ayo sebab bateri. Tengok yang panjang tu adalah positif, yang pendek adalah negatif. Okay. So yang panjang positif dia anode, yang pendek negatif dia cathode. Okay. Kalau sebab bateri je tak cukup jawapan dah. Okay. So next adalah dia tanya adalah write the formula for all ions contained in copper to nitrate solution. So jawapannya adalah Cu2+, NO3-, H+, OH-. Itu sahaja jawapan dia. Kedudukan dia berubah-ubah pun tak kisah. Okay. Next adalah half equation dekat carbon electrode X. Okay. Sebab carbon electrode X adalah positif. So yang attracted saya tak kata dipilih untuk
discharge. Yang attracted adalah positif ke negatif ion? Cation ke anion? Okay, very good. Anions Anions adalah negatif. So, ada dua anion iaitu nitrate dan hydroxide. Tapi kita kena ingat, kalau antara nitrate dengan hydroxide, dia sentiasa pilih hydroxide. Sebab hydroxide dia paling bawah dalam electrochemical series kan. So, ini adalah half equation yang kamu kena ingat kalau hydroxide yang discharged. So, 4OH minus produce 2H2O plus O2 plus 4E. Okay, very good. Next, dekat Y. Y dia adalah negative terminal. So, yang positively charged ion akan attracted. Tapi sebab Cu2 plus bawah daripada H plus, so dia akan dipilih untuk discharge. So, itu kamu semua kena ingat. Sebab itu adalah form kamu kena ingat. So, Cu2 plus 2E dapat Cu. So, ada dua equation. Okay. So, daripada equation ni, kamu boleh tahu mana yang mana yang oxidized dan reduced. Kalau dekat sini, 4OH minus, dia produce 2H2O plus O2 plus 4E. So, dekat sini dia donate ke accept elektron untuk equation ni? Okay, very good. Dia donate. Bila dia donate, dia adalah oxidized. So, hydroxide ion yang oxidized. Dia kata name Kalau name, mesti tulis hydroxide ion. Okay. Lepas tu, sebab Cu2 plus dia accept elektron, so dia reduced. So, yang substance yang reduced adalah Cu2 plus ion. Atau kalau name dia adalah copper 2 ion. Okay. So, terbalikkan, kalau dia reduce, dia oxidizing agent. So, oxidizing agent adalah copper 2 ion. Dan reducing agent adalah hydroxide ion. Lepas tu, dia nak kira oxidation number of nitrogen in nitrate ion. Nitrogen in nitrate ion. Nitrogen. Okay, boleh tak beritahu saya formula untuk nitrate? Nitrate and okay, very good. NO3 minus. Okay, so kita nak buat equation dia macam mana? X plus okay, very good. Negative 2. Okay, sama dengan okay, very good. Negative 1 So, X tolak 6 sama dengan negative 1. So, X sama dengan plus 5. Plus kena ada, jangan lupa Plus. Okay, very good. Habis. Okay, chemical cell. Yang ni ini okey tak? Kalau ada masalah, beritahu saya. Tak ada masalah Okay. Last kali, cepat-cepat. Dah macam tu tengah. Okay. So, zinc, copper. Okay, zinc, copper. Okay. So, dia dicelupkan di dalam zinc sulfate dan copper 2 sulfate masing-masing solution. Lepas tu dia sambung dengan salt bridge. Okay, salt bridge ni boleh dua Dia boleh pakai filter paper. Salt bridge dia boleh sama ada filter paper. Lepas tu kita celup dalam soap into an electrolyte. So, electrolyte dia tak kisah apa-apa Tak kisahlah dia sama ada salt solution ataupun acid ataupun alkali. Okay. So, bila kita dah basahkan dia dengan salt solution acid alkali, lepas tu kita celupkan hujung dalam zinc sulfate solution, lagi satu hujung dalam copper 2 sulfate, atau dia boleh juga pakai connecting tube connecting tube, tapi dalam connecting tube tu letak electrolyte. So, electrolyte boleh salt, acid ataupun alkali Okay. So, kalau kat sini zinc dan copper, siapa lagi atas, siapa lagi bawah dalam ECS?
Zinc apa? Zinc lagi atas daripada copper. So zinc akan ionize kan? So zinc akan ionize. So dia akan jadi Zn ionize Zn2 plus 2e. Okay. So kalau dia ionize, apa observation dia? Dia akan jadi thinner. Dia akan jadi kurus. Selain daripada thinner, kamu boleh cakap mass dia berkurang. Mass of zinc decreases. Boleh? Size dia boleh? Size dia pun boleh decreases. Very good. Size of zinc decreases. Okay, very good. Okay. So, thinner ataupun mass decrease ataupun size decrease. Okay, lepas tu dalam ni, siapa yang akan terima elektron? Copper electrode ke ion dalam ni? Kamu kena tahu konsep Okay, so bukan copper ni yang terima elektron, dia sebagai pembawa sahaja. Ion dalam ni yang akan terima. So, kat sini ada 4 ion. Okay, copper to sulfate ada 4 ion. CuSO4 ada 4 ion. Iaitu, dia ada Cu2+, dia ada SO4 2-, dia ada H+, dan OH-. Elektron dia akan pilih sama ada Cu2+ ataupun H+. Tapi dia pilih mana? Dia akan pilih Cu2+. So Cu2+ akan terima elektron. Okay, so produce Cu. Okay, so apa observation dia? Observation dia? Sebab Cu akan jadi kat sini. Cu metal akan menjadi kat sini. Okay, become sticker. Boleh tak kalau saya kata brown solid deposited? Okay, tak boleh sebab copper ni dah warna brown. Lepas tu brown solid deposited, brown lagi kan? Okay. So, yang lebih sesuai thicker ataupun mass dia bertambah, mass increase ataupun size dia bertambah, size increase. Okay, very good. Half equation saya dah tunjukkan tadi. So, terminal negatif Zn produce Zn2 plus 2e dan kalau terminal positif Cu2 plus 2e. So, ionic equation adalah kita gabungkan kedua-dua half equation. So, dapatlah Zn plus Cu2 plus produce Zn2 plus Cu. So, daripada ionic equation, kita boleh tahu mana yang ionized dan reduced. Tapi dia nak nama kan? Kalau oxidized adalah zinc. Kalau oxidizing agent, so mestilah copper to ion. Okay, mesti tulis copper to ion sebab dia name. Kenapa dia oxidizing agent? Sebab dia undergoes reduction Okay. What is the change in... Okay, ni penting dengar betul. Kalaulah zinc electrode dengan zinc sulfate ni ganti dengan aluminium electrode dengan aluminium sulfate, macam mana voltmeter reading dia bertambah ke berkurang? Kejap Liana. Tak sesuai Liana tak sesuai untuk kes ni. Sebab copper to sulfate dalam dia banyak ion kan. Dia kalau reaction yang displacement tu boleh, tapi sebab dia chemical cell. So kamu kena bergantung kepada ion. Kena tahu ion. Okay, betul untuk dia punya voltmeter dia bertambah. Kenapa voltmeter bertambah? Dia punya voltmeter reading bertambah. Okay, sebab ayat dia kena macam mana ayat dia? Kalau untuk distance, kamu tak boleh cakap distance saja. Aluminium, the distance between aluminium and copper is bigger in electrochemical series. Ayat dia kena macam tu. Kalau kata distance Kalau nak cakap distance, kamu kena cakap macam ni. Aluminium, the distance between aluminium and copper is bigger than zinc and copper in electrochemical series. Kalau kata distance.
Potential difference. Okay. Kejap potential difference. Okay, kejap Untuk aluminium. Aluminium is more reactive. Boleh tak kanak-kanak? Boleh tak? Okay, kenapa tak boleh? Iman kata tak boleh. Kenapa? Hani kata tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab ada tak ni? Sebab ni bukan reaction dengan oksigen. Okay, sekejap Alisha nanti dengan apa? Okay, so kamu cakap the potential potential different between aluminium and copper is bigger than zinc and copper. Macam tu. Saya rasa okey, tak ada masalah. So potential different lah buat meter beza. Tapi kenapa? Tapi kenapa potential different dia bigger? Tu soalan dia lagi. Tak menjawab lagi. So potential different dia bigger sebab aluminium is more electropositive than zinc. Itu lagi comel. Kena ada than tu lah sebab sebelum adalah zinc dan copper. Selepas adalah aluminium dan copper. So dia nak tahu mana satu. So yang paling comel adalah because aluminium is more electropositive than zinc. Senang je. Okay, last kali. Tadi kamu ambil masa saya kan? Okay, last kali untuk exercise 3. Okay, so kita nak tengok similarities dulu. So similarities antara EC dengan CC. EC tu apa? CC tu apa? EC adalah electrolytic cell, CC adalah chemical cell. So apa dia punya similarities? Okay, so redox reaction occur. Dua-dua ada redox kan? Lepas tu electrons are transferred from reducing agent to oxidizing agent. Ni faham tak ayat nombor 2 ni? Maksudnya elektron tu dia bergerak daripada agent apa kepada agent apa. Okay, lepas tu oxidation occurs at anode dan reduction occurs dekat cathode. Ni bagi 4. So pilihlah antara 3 ni. Both allow movements of ions. Itu Iman tu macam salt bridge. Apa kaitannya? So ada yang tak pakai salt bridge. Okay. Sekejap. Kalau saya cakap electron flow from anode. Boleh betul. Electron flow from anode to cathode tu boleh. Through, betul. Dia kena through external circuit, betul. Okay. Jangan risau jawapan ni saya akan letak video dan PDF ni akan diletakkan dalam PC. Okay, last kali. So, untuk beza antara electrolytic cell dan chemical cell, ini dah belajar masa form 4 juga, tapi sengaja letak kat sini. Okay, so dia punya energy change untuk electrolytic cell, electrical to chemical, tapi chemical cell, chemical to electrical. Electron transfer, okay, perbezaan elektron daripada anode to cathode, tapi kat sini terbalik dia negative terminal to positive terminal. Okay, yang ni kalau kamu tulis terbalik pun tak apa. Ini kalau kamu tulis okay. Betul. So patutnya yang ni patutnya dia tulis apa? Tulis kalau dekat electrolytic cell EC patutnya tulis positive terminal to negative terminal kan? Sebab
dalam CC, electrochemical cell, dia daripada negative terminal to positive terminal. Okay. So, baru nampak perbezaan ketara kan? Yang sama. Okay, so ini positif ke negatif. Yang ni negatif to positive terminal. Oxidation process. Okay, walaupun dia occurs dekat anode kan, dua-dua dekat anode, betul tak? Oxidation process, betul tak? Tapi satu dekat positif electrode, satu lagi dekat negatif terminal. Reduction pula satu dekat negatif terminal, satu lagi dekat positif terminal. Itu sahaja. Boleh, terminal boleh. Habis. Saya ambil masa kamu sikit. Sebab kamu ambil masa saya sikit tadi kan. Okay, itu saja akhirnya. So, next lah adalah kita habiskan apa tu? Habiskan daripada 100 2 banyaknya. Sampai 111. Ada tak ada sampai tu saya kata cakap from electropositive metal to less electropositive metal. Boleh ke? Untuk yang CC boleh. Untuk chemical cell boleh. Tapi untuk electrolytic cell tak sesuai. Okay. So habiskan sampai 111. Tapi saya yakin tak akan sempat habis. Okay, bincang. So, kita tengoklah macam mana hasil perbincangan untuk next lesson tu sempat tak habis. Okay, that's all. Cikgu, kalau CC cakap from cathode to anode, CC. Cathode to anode. Salah! Alisha, bukan. Dia masih lagi anode to cathode juga. Dua-dua anode to cathode. Dia negatif dengan positif minus je terbalik. Okay. Another question? Okay. So, berhenti sampai sini dulu Okay, itu saja. Okay, bye. Nanti buat latihan Annyeong. Bye. Thank you for coming. Bye, love you. Bye.